Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1277. Antara paparan utama. Apabila pembohong menuduh pihak lain menipu. Pemimpin PN tak tahu beza kritikan dengan fitnah. Berani kerana benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelakar, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sekali lagi mempertikaikan niat baik yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah apabila baginda menyarankan Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Detik bersejarah apabila yang di-Pertuan Agong mahu keadaan kerajaan yang tergantung itu dihentikan menerusi kompromi antara parti-parti politik yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 hanya dipelekeh oleh pengerusi Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tadi saya diminta untuk menandatangani dokumen sama ada setuju atau tidak. Saya sign tapi di atasnya saya tulis tidak bersetuju. Atas sebab-sebab yang kita tahu sebab apa kita tak boleh bekerjasama dengan PH. Itu keputusan yang kami ambil, ujarnya. Justru seperti yang sudah tercatat dalam rekod yang akan menjadi sejarah masa depan, yang di-Pertuan Agong mengalihkan cadangan baginda kepada UMNO Barisan Nasional. Apabila UMNO Barisan Nasional bersetuju, maka pemimpin gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, Warisan, Parti Bangsa Malaysia dan yang ahli parlimen yang tidak berparti turut meninggalkan Perikatan Nasional. Namun, dalam satu rencananya bertajuk Tolak Pemimpin Berbohong dan Menipu yang turut disiarkan di Haraka Daily pada 22 Disember, kononnya mereka telah mendapat majoriti tetapi tersingkir kerana tipu daya apabila terbentuk kerajaan perpaduan. Walaupun PN telah melaksanakan pendekatan kerjasama mengikut adab demokrasi dan undang-undang dengan mencapai kerusi yang boleh bertahan untuk mendapat kuasa politik yang sebenar secara demokrasi, malangnya ia dipintas dengan dilakukan pembentukan kerajaan secara luar tabi'i daripada amalan demokrasi yang sebenar dengan tipu daya dan putar belit yang sudah diketahui umum, ujar Abdul Hadi. Beliau mendakwa Pakatan Harapan telah memutarbelitkan kenyataan Istana Negara berhubung kerajaan perpaduan. Kenyataan sebenar Istana Negara sekiranya dibaca dengan teliti dan berhemah adalah berlainan dengan kenyataan politik para pemimpin PH yang cuba berbohong dan berselindung di belakang gambar Istana Negara. Istilah kerajaan perpaduan cuba dinyatakan dengan menyalahi maknanya yang sebenar, ujarnya. Beliau juga mempertikai istilah kerajaan minoriti kerana DAP, PKR dan Amanah mengguna pakai nama Pakatan Harapan bukan mengikut parti masing-masing. Sebaliknya, akuan bersumpah SD yang telah diusahakan oleh PN daripada berbagai-bagai parti secara amalan demokrasi tidak dilayan, pidasnya. Siapakah yang sebenarnya yang berbohong? Pengerusi Perikatan Nasional yang berdiri Abdul Hadi di sebelahnya memberitahu satu dunia tak mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tuanku mencadangkan supaya kita, PN, bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan tetapi kami telah bincang perkara itu sejak awal lagi. Kami tidak akan bekerjasama dengan PH. Itu adalah pendidikan parti kita, PN, sejak dulu sampai ke hari ini, katanya. Sedangkan yang di-Pertuan Agong mahu bersikap adil kepada semua pihak, sama ada yang mengaku menang atau yang didakwa kalah. Yang mendapat undi terbanyak ialah Pakatan Harapan yang mendapat 82 kerusi parlimen dan Perikatan Nasional ketika itu hanya mendapat 73 kerusi parlimen, kini menjadi 74 setelah menang di Padang Serai. Perikatan Nasional cuba menggunakan tipu daya dengan membawa 10 akuan bersumpah individu UMNO Barisan Nasional sedangkan Undang-Undang Anti Lompat jelas tidak membenarkannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat keabsahan di Parlimen apabila Perikatan Nasional enggan mencadangkan undi belah bahagi. Lalu Abdul Hadi cuba menegakkan benang basahnya dengan menggunakan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Terjemahan hadis tersebut berbunyi begini. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka, iaitu dari dosa-dosa mereka dan tidak akan melihat kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ini ialah orang tua yang berzina, raja yang pembohong dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.
Apa niat Abdul Hadi menggunakan hadis tersebut? Adakah Presiden PAS itu menuduh bahawa Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu yang melantik Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 seorang pendesta? Bagaimanapun, Jom Channel mengucapkan terima kasih kepada Presiden PAS kerana mengingatkan bahawa segala perkara yang baik wajib diamalkan bagi mendapat kebaikan di dunia dan janji pahala di akhirat. Adapun perkara yang jahat dan buruk hendaklah dijauhkan kerana ia akan membinasakan diri manusia di dunia dan alam sekelilingnya serta mendapat balasan dosanya di akhirat kelak. Maka itulah yang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan yang mahu move on dan terus merancang demi kebajikan rakyat. Bukan asyik menghasut rakyat dengan membakar api kebencian terhadap institusi negara yang terbina menerusi toleransi antara kaum dan agama. Dalam kesempatan ini, ingin Jom Channel bertanya, adakah memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri, bertaraf menteri, bergaji dan allowance tanpa melakukan sebarang pekerjaan dan sering ponteng sesi sidang parlimen itu perkara yang baik dan akan mendapat pahala di akhirat? Masa menghebah tuduhan tidak beringat ia benar atau fitnah. Apabila datang surat saman, baru mengelabah. Lalu dicari dalil bagi menegakkan hujah. Tujuannya untuk menghalalkan apa yang ditohmah. Pencipta fitnah dan pengikutnya mencari simpati seolah-olah mereka adalah mangsa tindakan undang-undang terpilih oleh pihak yang terkesan dengan hebahan berbaur fitnah itu. Sedangkan mangsa sebenar ialah pihak terkena racun fitnah tersebut. Namun agak menghairankan apabila seorang yang pernah menerajui Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS sebagai Ketua Pegawai Eksekutif tidak tahu beza antara fitnah dan kritikan. Apabila surat saman itu dilayang ke arah pemimpin Perikatan Nasional, maka Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan cuba mempertahankan tindakan keji mereka. Dalam satu hantaran di Facebook bertajuk Anwar Jangan Gunakan Undang-Undang Secara Terpilih, beliau berkata, dalam kapasiti sebagai Perdana Menteri, Anwar seharusnya berani dan bersedia menjelaskan persoalan-persoalan yang ditimbulkan, bukan mengugut tindakan guaman bagi melenyapkan semua kritikan. Beliau berkata demikian dengan merujuk kepada laporan media mengenai tindakan Mahkamah Anwar terhadap Tan Sri Mahyadin dan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Datuk Ahmad Amzad Hashim. Kenapa sejak menjadi Perdana Menteri, Anwar sangat nipis telinga dan tak boleh terima kritikan? Adakah Anwar mahu menjadi diktator yang tidak boleh dipersoal bidasnya? Adakah menuduh Anwar menerima bayaran sebanyak 15 juta ringgit ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor tanpa bukti itu boleh dianggap sebagai kritikan? Sedangkan kritikan pun harus disertai dengan bukti, bukan terus menghebahkannya sebagai tuduhan. Beliau juga mencabar Anwar untuk mengambil tindakan terhadap pihak lain yang juga mengeluarkan cerita-cerita karut lain tanpa bukti yang bertujuan untuk memburukkan dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dengan berbuat demikian, barulah Anwar boleh dilihat serius mempertahankan nama baiknya dalam institusi Perdana Menteri dan bukan berterusan mempergunakan sistem perundangan secara selektif untuk bermain politik atau mengugut pengkritik, tegas Wan Saiful. Ahmad Amzad yang juga Ahli Parlimen Kuala Terengganu disaman kerana mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah bahawa Anwar berbohong menerima gaji RM1 ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor. Selain Mahyadin dan Ahmad Amzad, Anwar memfailkan saman atas kapasiti peribadi terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria kerana menuduh beliau ada agenda LGBT serta akan membenarkan perkahwinan sejenis. Saman fitnah juga difailkan terhadap Pengarah Pilihan Raya Umum Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berhubung ucapan pilihan raya dalam kempen ceramah Menteri Besar Kedah itu pada 13 November lalu yang didakwa berunsur fitnah. Menteri Besar Kedah itu didakwa memfitnah semasa kempen Jelajah Perikatan Nasional Best Tambun sebagai penyokong calon Perikatan Nasional Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Ayat-ayat yang berbau fitnah itu tersebar luas menerusi TikTok, meniti dari telinga ke telinga, tersebar hingga mencapai jutaan telinga yang mendengar. Boleh pula Wan Saiful mengata Anwar sangat nipis telinganya. Adilkah tuduhan itu kepada seorang yang menerima jutaan cemuhan yang tidak benar gara-gara mulut lancang pemimpin yang begitu rakus ingin jawatan Perdana Menteri sehingga sanggup mencuri 10 ahli parlimen UMNO Barisan Nasional agar kononnya cukup 115 akuan bersumpah? Mujur Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bijaksana sedar tentang kewujudan Akta Lompat Parti yang tidak membenarkan ahli parlimen bertindak secara individu melanggar arahan parti. Justru lebih baik telinga nipis berbanding telinga kuali. Kerana telinga kuali akan menjadikan anda bebal.
terimalah nasihat daripada rakyat Marhain yang cintakan perpaduan dan kedamaian. Sebagai ahli gabungan parti yang berpaksikan slogan bersih dan stabil, maka hati kalian pun kena bersih baru otak dapat berjalan dengan sempurna. Jangan lupa Islam melarang membuat tuduhan buruk dalam kalangan orang Islam. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang terjemahannya berbunyi begini. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Berani kerana benar, takut kerana salah. Pegangan pahlawan Melayu dahulu kala yang kemudian menjadi peribahasa Melayu benar-benar teruji pada sidang Dewan Rakyat kali pertama pada 19 hingga 20 Disember 2022 lalu. Peribahasa itu bermaksud bertindak kerana berada di pihak yang benar atau untuk menegakkan kebenaran. Keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia mengadakan undi percaya terhadap beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah satu langkah yang berani. Mengulas mengenainya, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata usul undi tidak percaya pernah menjadi sebutan ramai pada 18 Mei 2020 tatkala Tun Dr. Mahathir mengemukakannya kepada Speaker Dewan Rakyat ketika itu. Tan Sri Muhammad Arif Yusof terhadap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang merampas mandat rakyat pada hujung Februari 2020. Akibat daripada itu, Tan Sri Muhammad Arif sendiri terkorban setelah diusulkan untuk digantikan Speaker baharu dengan Tan Sri Azhar Azizan Harun. Pelbagai usaha telah dibuat ketika itu untuk menggagalkan usul undi tidak percaya terhadap Mahyadin, katanya. Beliau mengimbas kembali apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu melalui Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bagi mengelakkan usul tersebut. Taqiyuddin telah membuat 3 usul kerajaan pada persidangan bertarikh 18 Mei 2020. Padahal sebelum itu hal ini tidak pernah disebut atau dibangkitkan untuk mengemukakan 3 usul yang tidak kena-mengena dengan keabsahan kedudukan Mahyadin. 3 usul itu adalah berkenaan pengisytiharan pelantikan Ketua Pembangkang, pelantikan jawatankuasa pilihan serta pengerusi dan naib pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC, ujar Zulkarnain. Menurut beliau, apabila Speaker menerima usul mendiang Datuk VK Liu untuk memanjangkan tempoh persidangan Parlimen dari 1 hari kepada 8 hari, ia begitu menggusarkan Mahyadin. Lalu Perdana Menteri ke-8 itu menggunakan kuasanya sebagai Ketua Majlis untuk memaksa Speaker menamatkan sidang Parlimen yang sebaik sahaja titah yang di-Pertuan Agong tamat. Jadi Parlimen waktu itu hanya bersidang sehingga ke waktu tengah hari sahaja. Alasan yang diberikan adalah untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Justru apabila Perdana Menteri ke-10 begitu berani membawa usul undi percaya ini menunjukkan keberanian yang luar biasa terhadapnya dalam menangani krisis kestabilan politik negara, tegas Zulkarnain. Katanya Mahyadin sendiri pun pernah mencabar Perdana Menteri ke-10 untuk membawa bukti sokongan di Dewan Rakyat kira-kira sebulan yang lepas dalam satu sidang media yang dibuat olehnya. Pada waktu itu beliau sendiri masih menjajah 115 surat akuan yang dikatakan menyokongnya, tempelak Zulkarnain. Walaupun Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramka Parsi menyatakan Perdana Menteri ke-10 tidak perlu membuat usul undi percaya kerana sudah terbukti beliau telah mencapai jumlah majoriti, tetapi Anwar tetap mahu meneruskannya. Kebijaksanaan Perdana Menteri ke-10 mengolah sokongan parti-parti BN, GPS dan GRS sekaligus telah mematikan langkah politik lawannya melalui perjanjian persefahaman yang ditandatangani 2 hari sebelum berlangsungnya undi percaya ini. Sebab itulah dalam perbahasan undi percaya, walaupun tidak perlu pun perbahasan dibuat, pihak pembangkang cuba mengungkit bahawa perjanjian persefahaman ini tidak sah dan tidak berperlembagaan. Hujah tersebut walaupun nampak hebat tetapi hakikatnya ianya adalah satu kemenangan moral oleh Perdana Menteri ke-10 yang berjaya membunuh tuntas tindakan lawan politiknya, persis ibarat pendekar yang membunuh lawannya dalam gerak nafas yang pertama, menurut beliau. Sebagai seorang peguam, Zulkarnain melihat daripada sudut politik dan perlembagaan, langkah Anwar meneruskan usul percaya ini pastinya bukan sahaja membuktikan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10, bahkan juga berjaya mendiamkan suara sumbang lawannya yang meremehkan beliau sewaktu dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau berpendapat sejarah pengembangan perlembagaan khasnya berkaitan dengan pelantikan dan pemencatan Perdana Menteri berkembang dengan pesat pasca pilihan raya umum ke-14. Ini adalah perubahan yang positif bagi perkembangan negara.
Jika negara Indonesia memerlukan hampir 15 tahun setelah kejatuhan Suharto pada tahun 1998 untuk bangkit semula di era Jokowi Widodo, proses yang sama di Malaysia hanya mengambil masa 5 tahun untuk mencapai kematangan demokrasi yang sama. Sama-samalah kita mendoakan Perdana Menteri ke-10 ini mampu untuk membawa Malaysia ke arah kebangkitan semula sebagai kuasa ekonomi sekurang-kurangnya di kalangan negara ASEAN. Malulah jika kita ketinggalan di belakang Indonesia dan Vietnam. Pengajaran yang didapati daripada episod undi percaya ini adalah: pertama, kestabilan politik tidak boleh diwujudkan menerusi langkah tebuk atap. Kedua, ekonomi akan merudum kerana masyarakat antarabangsa tidak mengiktiraf kerajaan tebuk atap. Dan ketiga, pemimpin yang mengambil alih kerajaan menerusi tebuk atap pasti dihantui ketakutan akan dijatuhkan menerusi tebuk atap juga. Berhentilah meroyan tentang akuan bersumpah atau mentohmah institusi istana dengan pelbagai tuduhan tidak beradab. Segala tindak tanduk kalian itu rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua yang meraihkan. Terus bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.